Dia akan ada triangle, lepas tu trapezium 2 tu. Okay, dan kalau yang one way ni dia hanya ada 2 portion je, kiri kanan. Dah itu je. Maknanya kita yang tu adalah untuk yang slab apa ni one way tu. Maknanya dia punya yield line tu kan dia akan jadi secara longitudinal kan. Dia punya apa ni one way. Okay, sekejap saya uh, okay, yang ni yang apa ni one way slab ya, apa ni bila kita nak start design ya, bila kita nak start design tu mula-mula sekali sama konsep dengan two way slab, kita check thickness, loading yang kita nak apply. Okay, loading yang kita nak apply tu ada dua, satu yang variable load dengan permanent load. Permanent load pada slab tu adalah daripada set weight slab tu sendiri. Yes, set weight slab dan juga finishes. Kalau untuk yang variable load tu, dia bergantung kepada floor use. Maknanya kira berapa load yang kita nak apply pada slab. Okay, maknanya dia akan beza-beza lah. Kalau apa ni biasanya kalau untuk paling kecil, yang paling kecil variable load ni 1.5 kan, untuk yang maknanya kita apa ni kita tengok kalau bangunan tu memang untuk diduduki ya, maknanya kira rumah ke apa semua tu minimum 1.5. Kalau katalah kita apa dia tak ni dia tak move sekejap . Okey. Yang ni yang wave slab kita saya start ni nak saya tunjuk dulu berkenaan dengan yang dia punya size ya, dia punya size ni contohnya kan katalah kita ada size dia dalam 6 meter yang kat sini ada dia punya 6 meter macam ni, lepas tu dia punya width dia dalam 2.8. Okay. Untuk yang continuous, sama ada dia continuous ataupun apa ni yang simple supported apa semua kan, kalau slab ni kita boleh consider dua. Yang pertama sekali kita jadikan dia sebagai continuous slab, maknanya kita ambil ni lah banyak apa ni series of slab tu kan, ataupun kita nak design untuk satu ni sahaja pun okey. Maknanya kira yang lain-lain kita tak ambil, kita tak consider, ataupun katalah kita nak design untuk yang slab ni je. Okey, maknanya kita nak design untuk yang slab tu saja, maknanya yang tepi kiri kanan dia semua tu kita tak perlu consider lah. Maknanya kita ambil satu tu, bila kita ambil yang satu tu, nanti bila kita nak buat design, kita tengok yang dekat belakang ni kan, yang ni. Yang ni. Maknanya dia punya apa ni, kalau untuk yang ni yang mana one way slab ni. Okey. Yang ni kan. Kita ambil yang dekat sini. Okay. Yang kat sini itu adalah untuk yang apa ni one way slab. Maknanya bila kita nak
design untuk one way slab, kita boleh tengok yang tabel 5.3 ni. Kalau untuk yang two way slab, maknanya kita tengok yang tabel 5.4. Tu kan. Maknanya kira yang tu adalah untuk yang two way slab. Untuk yang one way slab, tengok tabel 5.3. Okay, maknanya tengok location yang kita nak ambil moment dia tu. Contohnya kan, kalau kat sini, yang ni kita punya slab. Bila kita tengok yang macam ni, kita nak design untuk yang dekat hujung tu. Contohnya kan, kita nak design untuk yang dekat corner tu je. Bila dekat corner, dia punya moment dia akan jadi macam ni. Yang ni, ada betul macam tu. Kita kena selalu ingat, yang dekat first support ataupun yang outer support, yang dekat kawasan sini, moment dia kosong. Okay, maknanya yang dekat sini, moment dia kosong. Tapi, kalau katalah bila kita buat slab tu, kita consider juga reinforcement yang dekat yang end support tu. Okay, sebab dia panggil sebagai encastre. Yang ni kan. Okay, maknanya dia ada yang encastre tu. Dan bila dia sampai, bila kita move dia, bila kita move ni kan, kita move di sini, sampai yang dekat first interior support. Okay, first interior support, ataupun kita panggil dia sebagai yang ni penultimate support. Okay, yang ni penultimate support ni. Penultimate support ni adalah yang sebelum akhir, ya, maknanya dia kalau yang hujung tu end support kan, yang dekat hujung ni kita panggil sebagai yang end support. Okay, end support. Lepas tu yang ni penultimate support. Yang beam ni pula, yang ni adalah kita panggil sebagai end beam. End sama ada slab ke beam ke apa semua tu, maknanya kira end beam lah. Kalau slab, end slab. Lepas tu, yang kedua, yang span yang kedua tu, kita panggil sebagai penultimate beam ataupun penultimate slab. Dia punya kedudukan dia tu. Kenapa kita perlu tengok kat mana location beam, location slab yang kita nak design? Sebab kedudukan dia tu akan bagi moment force yang berbeza. Jadi bila itu tujuan, maknanya kita akan tengok, okay, ni location beam ni dekat hujung, dekat corner, dekat end span, dekat internal span. Sebab dia akan bagi moment dengan force yang beza. Okay, dan untuk yang kat sini ni, kita katalah bila kita tengok dia punya beam kan, ambil dia punya apa ni, coefficient dia. Yang kat sini, contohnya ni adalah end span. End span dia adalah 0.09 FL. End span ni dekat sini. Yang end span ni dia dekat sini. Saya draw balik. Ini. Yang ni adalah end span. Bila dia end span, yang kat sini ni, dia punya moment dia akan jadi macam tu. Jadi, yang ni adalah sagging. Yang ni adalah hogging. Yang ni hogging, yang ni sagging. Yang ni sebagai sagging moment. Yang ni akan jadi sebagai hogging moment. Bila dia dekat end span, maknanya kita akan jadikan dia sebagai yang kat sini. 0.09 kali dengan FL. Yang ni akan melibatkan moment. Yang moment ni, moment dekat sini adalah 0.09 FL. Lepas tu, yang ni, kita F ni adalah sebenarnya adalah W kali L. Maksud dia 0.09
W kali L kali L. Okay. Maknanya nilai ni akan jadi sebagai 0.09 WL squared. Itu dia punya, sebab kita dah biasa dengan WL squared bagi 8 apa semua kan. Lepas tu, yang nilai 0.09 ni turun ke bawah. Okay. Maknanya kita akan dapat dalam WL squared bagi dengan 11. Okey. Kan halnya kira yang ni adalah yang paling hujung. Okey, kita akan dapat W L squared bagi dengan 11. Okay, yang ni adalah dia sama juga penggunaan pada beam, pada slab yang apa ni one way lah ya. Okey. Jadi bila dapat yang situ, okay, kita turun dia, kita letak dia kat bawah tu. Okay, kalau you all letak ni kan, apa ni, kalau kita kata 1 bagi dengan 0.09 tu, maknanya kita akan dapat dalam WS bagi 11. Dan untuk yang tengah ni pula, ya, yang kat sini ni, dia akan jadi WL squared bagi dengan 14. Okay. Dan yang dekat hogging ni akan jadi WL squared bagi dengan 9. Kan maknanya kira kalau yang first interior support, okay, interior support ni ataupun dipanggil sebagai penultimate support, tengok dia punya moment dia kan, yang ni adalah sebagai penultimate support 0.11 FL. Okay, jadi bila kita letak dia dekat yang sini ni 0.11 FL tu, kan yang sini ni 0.11 kali dengan FL, dia akan jadi sebagai 0.11 WL squared. Dan lepas tu turun yang ni ke bawah, maknanya kita akan dapatkan WL squared bagi dengan 9. Yang tu adalah moment yang paling besar, ya. Yang paling besar dekat hogging. Dia mana-mana design apa semua tu, kalau dekat beam, slab ke apa semua tu, hogging moment tu yang paling kritikal, yang paling besar. Jadi bila kita nak provide reinforcement tu, kita kena pastikan dia punya location tu, sama ada dekat end span ke, dia dekat internal span ke apa semua tu, dia akan contribute, dia akan bagi nilai yang berbeza, ya, dari segi moment dan juga dari segi shear. Okay, dan bila kita tengok yang dekat, contohnya kan, dia ada span yang banyak-banyak, kan, ada span sampai ke sini semua tu, okay. Yang ni, maknanya yang ni dia akan kosong balik. Maknanya dia akan jadi sebagai kosong. Lepas tu, yang nilai untuk yang kat sini, WL squared ni, kita boleh pakai juga dekat sini. Dan kita boleh pakai juga dekat yang end span tu. Dan nilai ni pula, ya, yang sini ni, kita boleh guna juga untuk yang kat situ. Dan yang ni akan jadi sebagai WL squared bagi dengan 9. Yang tengah ni, WL squared bagi dengan 10. Okay, maknanya kita yang tu adalah cara untuk nak calculate moment. Dengan syarat, semua coefficient ni, okay, yang span dia tu, yang span untuk yang sini dengan sini ni, dia punya length dia kan, yang ni, length dia, contoh 6 meter. Yang ni 5,200. Saya kasih lah. Okay. Katalah 5,500. Lepas tu yang ni 5,500. Okay. Kita maksud dia kan, bila kita nak tengok dia punya span apa semua tu, kita tengok span yang paling panjang. Okay. Yang longest span. Longest span ni, dia dalam
dalam beam tu, dalam continuous beam atau continuous lag apa semua tu, tengok span yang paling panjang. Maknanya 6 meter. Yang 6 meter ni nanti kita multiply dengan 0.85. Okey, kenapa 0.85? Sebab yang shorter span yang sini ni, dia tak boleh, yang dia punya difference dia, okey, dia tak boleh lebih daripada 15% beza, ya, dari segi span dia. Kalau dia lebih daripada 15% beza, maknanya kita tak boleh guna coefficient tu. Kita tak boleh guna yang coefficient yang sini apa semua tu, kita kena guna apa ni? Moment distribution method, kan? Maknanya kita akan gunakan yang kena ni lah, kena buat secara, kena sediakan apa ni, dia tak boleh pakai coefficient lah, kena pakai design secara manual dan guna yang MDM lah, moment distribution method. Okay, untuk yang 0.85 ni, sebab dia beza 15%. Jadi, kalau kat sini, 6,000, okay, 6,000 multiply dengan 0.85. Maknanya kita akan dapat dalam 5,100. Okay, 5,100 ni adalah span yang paling pendek. Okay, maknanya yang shorter span yang kita boleh consider dalam kita punya span tu lah, dalam kita punya design. Dan tengok, okay, yang ni 5.5, yang ni 5.5, maknanya dia lebih daripada 5.1, ya. Maknanya jadi bila dia lebih daripada 5.1, barulah kita boleh guna coefficient. Maknanya kita boleh guna coefficient ni, kita boleh guna coefficient ni, kita boleh guna coefficient untuk semualah, ya. Kalau katalah tiba-tiba span tu yang dia punya minimum 5.1 meter, tiba-tiba ada span dekat hujung apa semua ni adalah dalam 4.9 meter. Okay, jadi bila dia 4.9 meter, maknanya kita dah tak boleh guna coefficient lah. Kalau katalah kita nak guna juga coefficient, kita pastikan kita ada sekurang-kurangnya apa ni, yang katalah kita design untuk, walaupun dia panjang kan sampai 10 meter apa semua tu, kita tak perlu design untuk sampai 10 meter tu. Biasanya kita akan ambil separuh daripada span tu lah. Maknanya kita tak design untuk total, untuk apa ni katalah, yang beam tu dia dia punya continuous tu panjang. Okey, macam tu kan. Kita tak perlu ambil untuk yang semua tu. Kalau katalah kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5, maknanya kita boleh consider 3 span tu pun dah okey dah. Maknanya kita, sebab yang paling kritikal pada beam tu adalah dekat end span. Yang span-span lain tu kita tak perlu risau lah. Maknanya kita tak perlu, sebab bila kita dapat yang maximum moment pada yang end span, okay, maximum moment pada end span, nanti reinforcement yang kita dapat dekat end span tu, kita boleh apply tempat-tempat lain juga. Kan maknanya kita tak ada orang kata, oh kita kena design untuk setiap span semua tu. Kan tak pernah dibuat orang lah, ya. Apa ni, maknanya kita bila kita design secara manual ni, maknanya kita consider dekat sagging 1, lepas tu kita consider dekat hogging 1, dah okey lah, ya, dah cukup dah. Design untuk yang end span tu kita dah boleh apply untuk banyak tempat lah. Okay, dengan syarat span tu lebih kurang sama, ya, ataupun dalam 15% beza. Okey, ada soalan? Okay. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey. Ini adalah untuk one way, one way slide ni. Okay, dan kita tengok yang sebelah sini.
ni kita yang tadi kan yang kita dah dapat dia punya 6 meter semua tu. Okey. Bila dah buat jadi yang kita kata sebagai end span, lepas tu yang ni internal span. Tengok yang tabel 5.3 tu. Step yang pertama, step yang pertama, check type of panel, example, end span ataupun internal span. Yang ni lebih kepada location, maknanya yang ni kita lebih kepada location. Okay, location of slab tu. Location of panel. Location of panel. Lepas tu, only one panel of slab to be considered. Maknanya dia dah panjang dah, dia sepanjang span. Tapi kita nak design tu, kita design satu je. Okay, kita design satu. Step tu sama dengan yang sebelum ni lah, yang page yang tengok yang dekat apa ni, yang tulis slab tu. Tengok dia punya thickness dia. Yang thickness dia ni, okay, kalau dia okay, yang ni kita ambil yang 2.8 meter. LX maknanya kita tengok dia punya span tu adalah LX, shorter span. Dan dia continuous, maknanya kita bagi dengan 35, kita dapat dalam 80. Bila kita dapat 80 mm, maknanya kita masih lagi kena guna minimum thickness. Minimum thickness tu dalam 125 atau bersamaan dengan 5 inci. Okay. Kalau boleh biasakanlah dengan apa ni, empirical ni, apa ni, yang apa imperial punya unit, Okay. Maknanya guna yang, tapi kita memang guna yang SI punya kan, yang apa yang standard punya kan. Okay, dan kalau katalah bila kita dah familiar kan, biasanya kita akan guna dalam inci, yang kita selalu guna 25 tu. Okay, maknanya yang ni minimum flat thickness 100. Okay, 100 ni biasanya kalau dekat orang buat rumah, development apa semua tu, developer dia memang kalau boleh dia nak nipiskan lagi lah. Kalau ni dia pakai 50 tu dah kira okey lah. Dan bila apa ni yang maknanya dia guna yang 100, dia guna 100 sekurang-kurangnya dalam yang ni bersamaan dengan 4 inci. Okay. Minimum dia 125, jadi kita ambil yang 5 inci tu. Okay, dan calculate load on slab tu, dekat page 4 tu, maknanya kita tengok dia punya apa ni yang variable load yang kita nak apply. Variable load ni kita tengok pada floor use, maknanya kegunaan lantai tu. Kalau katalah slab tu ada dekat koridor, kalau yang projek yang IDP ni kita selalu guna apa ni, dia punya koridor tu kan dia panjang macam tu kan, dekat tengah-tengah tu. Jadi bila koridor, dan ini kita punya variable load tu akan jadi dalam 4 kPa. Maknanya kira 4 kN per meter square. Dan yang dekat sini, apa ni, kalau kita tengok yang page 4 tu, saya pergi yang dekat page 4. Okay. Sebenarnya, dia ada load, slab thickness, yang slab thickness. Lepas tu ada apa ni, finishes. Ni dia punya variable. Katalah variable dalam 2.5. Lepas tu apa ni, ada finishes, finish flooring tu 1.2, dan kita dapat dalam load 9.42. Jadi bila kita guna load tu yang 9.42 tu di sini, maknanya kita pakai yang untuk kita nak apply dekat apa ni, one way slab ni. Okay. Check dia punya bending moment. Okay. Okay, 9.5. Kita break sekejap dalam 5 minit.
Okey, kita uh, sambung ya. Okey, uh, bila dah ada loading tu, yang load semua kan. Okey, sekarang ni kita masuk yang step 5. Step 5 ni dia maknanya kita check bending moment per unit width. Yang maknanya katalah walaupun dia panjang mana pun dia punya slab tu kan, katalah kita ada yang macam ni kan. Ni kita punya slab tu. Ni yang dia punya apa ni, one way. Bila kita nak design nanti, ni dia punya yield line dia kat sini. Ni dia punya yield dia. Okay, yield dia yang macam tu. Nanti kita akan ni dia punya direction dia lah. Okay. Macam tu kan. Okay. Jadi untuk yang slab ni, bila kita tengok dia punya area, ini area dia kat sini. Ni area dia kat situ. Bila tengok yang sebelah sini, dia akan bend. Okay, saya tunjuk section dia. Okay, yang ni ada support sini. Okay, lepas tu ada beam semua kan. Okay, yang ni dia punya slab dengan beam, ya, section dia. Okay, moment dia akan jadi macam ni. Okay, yang ni moment dia akan jadi macam tu. Okay, kan. Maksudnya yang kat sini kosong, lepas tu yang sini akan ada hogging. Yang sini akan ada sagging. Okay. Ini yang slab. Dan yang slab ni pula, bila kita tengok dia punya behavior dia kan. Ini yang slab ni. Okay. Okay. Yang slab ni, dia akan ada bending. Okay, bila ada load atas dia, slab ni akan jadi macam ni. Okay. Yang ni, slab. Ni dia punya apa ni? Behavior dia. Kan dia punya pattern dia kan, dia punya slide tu. Bila dia dah ada load dia kat atas tu, bila kita letak load, okay, letak load dekat sini, yang atas tu, ni dia akan bend. Bila dia bend, yang sebelah sini, ini yang kawasan dia bend ni. Kawasan dia bend tu, okay. Yang tempat sagging tu, dia akan turun. Yang kat sini kan, ni yang tempat kawasan sagging. Yang ni yang dekat support. Yang ni yang dekat sagging. Yang ni yang dekat hogging. Dan maknanya, bila kita nak buat design, kita tengok, okey sekarang ni, yang ni dekat sagging. Maknanya, kita kena tahan dia supaya dia tak jatuh. Maknanya, reinforcement kita kena ada kat sini. Yang tempat tension zone. Yang ni kita panggil dia sebagai tension zone. Yang atas ni akan jadi sebagai compression. Yang sini pula akan jadi sebagai tension. Yang bawah dia compression. Bila dia sampai ke mid span lagi, yang ni akan jadi tension. Yang ni akan jadi compression. Sampai ke support, yang ni akan jadi tension. Yang ni akan jadi compression. Okay, dan maknanya load tu dia akan naik turun kan. Apa ni maknanya tengok location tempat yang tension, tempat yang compression. Yang bahagian tension tu kita provide reinforcement. Kita letak dia apa ni reinforcement. Yang ni kan bahagian tension yang sebelah atas ni. Kita letak dia reinforcement kat atas tu. Yang ni kita letak reinforcement dia dekat bawah tension tu. Yang ni kita letak reinforcement dia dekat atas. Okay. Dan bila kita letak yang reinforcement apa semua ni,
Kita dah letak dah semua dah. Okay. Momen dekat sini ni kosong. Okay. Dia punya M dia kosong, tapi dia akan ada dia akan naik sikit, dia akan shift sikit, dia kita panggil sebagai ancastre tu. Maknanya kita akan, dia tu tak perlu design dah, maknanya kita cuma provide je reinforcement kat sini. Kita provide reinforcement kat situ. Sebab kalau biasa kita panggil dia sebagai fully restrained, ataupun behavior tu, yang slack yang dekat ujung tu dia akan naik sikit, dia akan sikit je, tapi kita letaklah dia punya reinforcement apa semua tu untuk nak cover ancastre effect tu. Kalau tak nanti dia punya effect dia, kalau katalah kita tak letak reinforcement dekat situ tu, nanti slack tu akan crack pula. Dan kita letak tension dekat bawah, yang dekat sini. Ini adalah yang kawasan tension. Yang di atas ni compression. Yang atas ni dekat support, tension. Yang ni compression. Dia turun. Maknanya kita kena tahu kat mana tension, kat mana compression, kat mana tension, kat mana compression. Dan kalau kita pasangkan, saya selalu ingatkan supaya bila kita buat yang nak letak reinforcement yang kawasan dekat sini ni, yang ni yang dekat hogging tu, kita letak reinforcement tu untuk nak cover kawasan yang ada hogging ni. Dan tujuan dia, bila kita letak reinforcement tu, yang ni adalah kawasan yang hogging. Reinforcement tu dia kena panjangkan lebih daripada moment ni. Lepas pada sebelum 0.3 tu, yang sini 0.3 ni jarak antara sini dengan sini. Maknanya 0.3 kali dengan L. Yang itu 0.3 kali L, maknanya jarak antara sini ke sini, 0.3 kali dengan L. L ni adalah respective length kat sini. Kalau yang sebelah sini pula, kalau yang sebelah sini, maknanya yang ni akan jadi sebagai distance dia 0.3 kali dengan L. L yang sebelah situ pula. Maknanya kira L yang sebelah kanan tu. Jadi moment tu yang dekat hogging, sebelum sampai 0.3 dia dah turun semua dah. Jadi kira tu yang kita letak reinforcement tu, kita kena provide dia punya panjang tu lebih daripada yang hogging punya zone tu. Okey. Ni dia punya ini yang dalam koefisien, 0.11 FL kali 0.1 FL, 0.1 FL, apa semua, itu yang sebelah tengah. Dan ataupun kita boleh jadikan dia macam ni, 11 bagi dengan 14, 14 bagi 9 bagi 10. Ini adalah cara untuk nak calculate moment. Bila kita letak load apa semua tu, kita dapatkan dia punya moment lah. Dan kenapa 1 meter? Sebab bila kita nak design untuk yang slack tu, kita cuma consider dia punya size dia untuk 1 meter je. Ini 1 meter je. Maknanya kawasan tu je, 1 meter. Maknanya yang tempat lain tu, sebab nanti reinforcement yang sama, kita akan apply untuk kawasan lain. Calculate untuk 1 meter. Maknanya load tu akan jadi sebagai per unit weight. 1 meter dekat sini. 9.42 kali dengan 1. Kita akan dapat sama juga dalam 9.42 kN per meter. Nanti load tu dia akan jadi yang macam ni lah. Dia akan jadi sebagai 9.42 kN per meter. Maknanya dia akan jadi dalam per unit meter, barulah kita boleh design. Ini akan jadi sebagai, dia akan jadi UDL. Dah, bila dah dapat moment, kita akan tengok
maksimum moment adalah yang kawasan sini. Yang itu adalah moment yang paling besar, ya, 8.2 kN/meter. Itu moment yang besar. Dan dekat kawasan sagging pula, sagging ni maknanya yang tu adalah dekat end span. Okay, end span, maximum moment, ya, untuk sagging. Momen yang paling besar untuk sagging tu dekat end span lah. Dan momen yang paling besar dekat hogging adalah untuk yang penultimate support tu. Okay. Maknanya sebelum hujung. Kalau dah hujung dah tak ada momen dah. Momen kat sini dah kosong. Okay. Maknanya kita ambil yang dua ni dah Q kita. Yang dua ni untuk kita buat design. Okay. Maksimum momen dekat hogging. Kita check untuk yang nilai K. Okay. Kenapa kita kena selalu check nilai K? Okay. Tujuan kita check nilai K ni supaya kita nak pastikan bila kita buat section dengan thickness yang kita ada tu, sama ada beam ke slab ke apa semua kan, size yang kita provide tu sama ada dengan depth, dengan thickness yang ada tu, kita nak pastikan supaya bila kita letak load, okay, dia tak berlaku compression, ya, yang excessive. Maknanya kira dia tak berlaku compression yang terlalu besar. Sebab kalau tak nanti, kalau katalah kita letak load dengan thickness yang kecil, section tu akan experience compression yang besar. Compression yang besar ni, dia boleh menyebabkan konkrit tu crack. Jadi, itu sebabnya memang kita kena selalu check yang nilai K tu, sebab kan K kan dia ada dia punya limitation 0.35%. Kan maknanya kalau kita tengok yang dia punya size block semua tu, maknanya 0.35% daripada original size. Kalau katalah force dia terlalu besar, maksud dia dia punya strain value tu akan lebih daripada 0.35%. Konkrit akan crack. Tu maknanya kita nak pastikan bila kita provide mana-mana section, kita check sama ada keperluan tak untuk nak substitute reinforcement pada konkrit. Maknanya sekarang ni kita tak nak compression tu konkrit yang ambil. Kita nak compression tu biar reinforcement yang pegang. Maknanya biar reinforcement yang cover, biar reinforcement yang ambil compression tu. Maknanya konkrit itu dia hanya mampu untuk certain load je. Kan dia bergantung kepada material properties lah, dia bergantung pada concrete grade itu. Kan jadi bila dia gantung pada concrete grade, maknanya kita kena selalu check yang nilai K tu. Dan sekurang-kurangnya kita bila kita dah check yang nilai K tu, kita tahu okey sekarang ni concrete je dah cukup dah. Tak perlu provide reinforcement. Sekurang-kurangnya kita boleh confirm yang tu. Sekarang ni kita nak confirm, kita perlu tak reinforcement pada section yang kita provide tu. Sebab sekarang ni semua section tu masih lagi dia consider sebagai preliminary sizing. Kita belum confirm lagi size yang kita provide tu selamat ke tak, okey ke tak. Jadi kita dah provide size lah untuk preliminary sizing ni, dan kita kena tentukan maknanya nilai K okey. Kalau tak okey, sama ada kita nak besarkan size dia ataupun kita terus boleh provide W reinforcement. Maknanya sekarang ni biar reinforcement yang ambil. Maknanya dia ada pro and con lah. Kalau katalah kita nak size yang rendah, effective depth yang rendah, maknanya kita kena ready untuk nak provide W reinforcement. Kalau katalah kita kata tak apa, ada ruang lagi yang kita boleh besarkan dia punya size dia. Maknanya kita tak perlu provide W reinforcement. Kalau tak nanti slab tu, yang slab ni biasanya dia pakai single bar je lah, single reinforcement je. Tapi disebabkan slab tu terlalu nipis dengan loading yang terlalu besar, maknanya kita kena ready untuk nak provide W reinforcement pada slab. Dan bila kita check nilai ini, dia jauh ni, maknanya 0.03.
Maknanya jauh lagi daripada 0.167 kan. Okay, 0.03 ni ada dekat kawasan sini. Kan? Maknanya ni 0.05. Ni kira kalau dia kurang daripada 0.05, maknanya kita boleh ambil yang nilai Z sama dengan 0.95 kali dengan D. Yang tu adalah untuk kita boleh confirm lah. Jauh lagi tu nak provide untuk yang doubly ni. Maksud dia, thickness yang kita ada tu, kita tak perlu provide doubly reinforcement. Maknanya kita hanya dengan single layer of reinforcement tu pun dah mencukupi. Okay. Dan B, 1 meter ataupun bersamaan dengan 1000 mm. Lepas tu yang ni adalah dia punya D. Effective depth. Effective depth tu maknanya 125 tolak dengan cover 25, tolak dengan katalah kita nak guna bar saiz 10. Yang saiz 10. Maknanya kita akan ambil kalau dekat sini yang slab ni dia punya bar dia. Maknanya distance daripada top ni sampai ke center. Yang ni adalah D. Effective depth dia lah. Ni kita akan dapat dia punya D dia. Bila dah kita dah boleh confirm dah, maknanya kita tak perlukan doubly reinforcement, barulah kita nak provide AS lah. Kita nak provide AS ni, maknanya yang tu dia punya moment. Yang ni akan sentiasa sekali 0.87 FYK tu. Kita gunakan T 460. Untuk IDP kelas saya gunakan 460 T. Lupakan yang H500 tu kan, masa RC dulu tu kalau guna yang 500 tu memang masa RC pun saya memang saya ajar yang 500, tapi untuk IDP ni sebab kita ni nak ke industri dah kan, maknanya pakai je 460. Jadi bila kita pakai yang 460 tu, maknanya letak dekat sini 460. Dan yang sini akan jadi sebagai 0.05 kali dengan D dia. Dapatlah dia punya size yang required. Maksud dia dalam 1 meter yang slab ni, ni dia punya bar dia ni. Kan? Yang bar ni. Area dekat sini, kita perlukan, total area tu kita perlukan sekurang-kurangnya 227. Kita perlukan 227. Satu bar yang saiz, contohnya saya guna yang saiz 8 ni kan. Yang 8 ni maknanya katalah kita guna T8. T8 tu dia akan sebagai pi D squared bagi 4. Maknanya yang kat sini akan jadi sebagai pi kali dengan 8 squared bagi dengan 4. Yang ni kita akan dapat dalam 64. Okey, kita akan dapat dalam 50.24 millimeter square. Sekarang ni 50.24 tu, bila kita ambil yang 227 tu, yang sini, 227, yang ni yang saya tunjuk cara kalau tak nak pakai taper lah, kalau tak kita guna terus taper je. Ini kan, ni maknanya kita kebetulan dah dekat sini dah. Okay, maknanya yang ni 50.26, kita akan dapat dalam 4.5. Dan jadi bila dapat 4.5 tu, maknanya dekat sini bagi dengan 4 point, maknanya 1000 bagi dengan 4.5. Dapatlah 222. Jadi kita provide 200. Maknanya kira spacing tu, kita dah dapat spacing dah. Yang ni kan, kita dah dapat spacing dah. Okay, yang ni yang dia bagi dalam, kita letak 222. Tapi, bila kita nak buat design tu, kita kecilkan dia lagi. Maknanya, bila kita rapatkan dia, maknanya dia lagi dekat. Dia lagi dekat tu, maknanya kira dia lagi bagus.
Cuma kita pastikan yang antara jarak dengan reinforcement ni, okay, ini kan jarak bar tu, yang ni satu bar, yang ni satu bar. Jarak bar ni, yang kat sini, dia akan ada, dia panggil sebagai horizontal clearance. Ya, horizontal clearance yang kat sini. Ni dia punya horizontal clearance. Horizontal clearance ni, dia kena sekurang-kurangnya 20 plus 5. Ni adalah saiz aggregate. Okay, maknanya saiz batu tu. Okay, 20, maknanya 25. 25, maknanya jarak antara yang sini dengan yang sini ni adalah dia kena lebih dalam 25. Okay, plus minus lah. Supaya bila kita konkrit, ya, bila kita konkrit, yang batu ni, katalah dia rapat sangat. Contohnya kan, okey. Yang namanya reinforcement tu dia rapat sangat. Katalah dalam bila batu di sini tengok dalam 15 mm je. Bila ada 15 mm saja, nanti bila ada aggregate, dia akan stop sampai tu. Maknanya aggregate tu dia tak boleh nak pass through melalui celah-celah batu. Bila aggregate tu atau batu tu tak boleh nak pass through reinforcement, okay, yang ni applicable untuk semua tau. Applicable untuk beam, untuk slab, untuk kolom. Maknanya jarak antara reinforcement, jarak antara besi tu. Okay, dia kena bukan center-center tapi yang maknanya horizontal clearance tu. Maknanya clearance yang nak bolehkan, yang membolehkan batu tu pass through reinforcement tu. Bila batu tu tak boleh nak aggregate tu tak boleh nak pass through, okay, nanti yang bila kita buka formwork tu, kita akan nampak aggregate tu bersusung, ya, apa ni, atas atas reinforcement tu. Kan, maknanya kita nanti yang bahagian bawah tu kosong. Okay, yang kawasan dekat sini ni, okay, katalah aggregate rapat kan, maknanya yang bahagian bawah ni kosong. Bila yang bahagian bawah kosong, dia akan berlaku honeycomb. Kan itu adalah antara satu sebab kan dia berlaku honeycomb, ya, pada konkrit masa lepas kita buka formwork. Okey, break jap, ya, pukul 10. Kita break dalam 10 minit, ya.
kita sambung sini. Okay, bila dapat yang spacing yang spacing ni, okay, kita bahagi dengan 4.5. Okay, bagi dengan 4.5 maknanya kita dapat dalam 222. Okay, kita akan provide 200. Kita akan provide 200. Jadi T8 200 ml spacing center-center. Jadi sekarang kalau katalah bila kita letak yang reinforcement tu, okay, kita akan susun dia yang bahagian sini kan. Maknanya kita akan susun dia jadilah ini sebagai 200. Okay. Maknanya yang spacing antara yang center of bar dengan center of bar lah, between center tu. Dan kita kena juga cek AS min. Kenapa kita perlu tengok AS minimum yang kita kena provide dalam reinforcement tu, dalam konkrit tu. Sebab kalau katalah yang reinforcement yang dalam konkrit, dia ada dia punya minimum size supaya dia boleh berfungsi, maknanya kira konkrit boleh kena pasti, okey, reinforcement tu exist, ada dalam konkrit tu. Kalau tak, kalau katalah saiz dia kecil, kita letak aja semua tu, maknanya konkrit pun tak perasan, ada reinforcement lah dalam konkrit tu, kan. Sebab dia akan melibatkan bond, bond antara konkrit dengan reinforcement. Lepas tu, satu lagi, kita nak pastikan supaya bila dia ada AS minimum, maknanya dia dah boleh cover, nak pastikan konkrit tu tak crack. Kalau katalah kita provide itu size dia kecil sangat, kan, maknanya dia tak menyebabkan satu dari segi bonding, bonding antara konkrit dengan reinforcement. Satu lagi, maknanya dia tak boleh membantu pun dari segi untuk kita nak supaya dia kadang-kadang dekat reinforcement ni, kita provide reinforcement untuk dipanggil sebagai anti crack. Kan sekurang-kurangnya kita tak nak reinforcement tu terlalu jauh. Okay, nanti kawasan yang tak ada reinforcement tu akan crack lah. Jadi itu yang kita kena letak reinforcement tu. Okay. Dan yang ni juga akan melibatkan dipanggil sebagai durability, maknanya kira AS minimum dalam design supaya kita nak pastikan reinforcement tu wujud, exist in the concrete. Okay, check AS min, kita check untuk yang yang dia punya reinforcement, yang kawasan sini. Okay, ni reinforcement, dia punya yield strength dia 460. Lepas tu tengok yang dia punya size dia tu, yang dia punya size dia 2.9. Okay. Yang ni adalah comparison antara konkrit dengan reinforcement, ratio. Yang ratio tu, dan 0.26 multiply dengan BD, kita akan dapat dalam 0.16. 0.016. Sebenarnya, kalau dalam BS, dia gunakan yang ni 0.013, ataupun dipanggil sebagai 0.13% lah. Tapi kalau kita guna yang Eurocode, maknanya dia akan jadi besar sikit, maknanya 0.0016 ataupun 0.16%. 0.16% daripada area. BD ni area of section tu. Ni dia punya slide tadi, kan, yang 1000. Maknanya bila kita nak provide reinforcement tu, maknanya kita kena dapatkan dia punya AS minimum lah. Take whichever is greater. Dan kalau yang dekat sini, maknanya ni lah yang besar kan. Dan kita tengok, D152. Kita compare dengan yang kita provide yang tadi. Yang ni, kalau katalah bila kita design tu,
dia nak 227. Tapi untuk AS minimum, dia perlukan sekurang-kurangnya 152. Kalau katalah yang kita provide tu lagi kecil daripada yang AS minimum, maknanya kena ambil AS minimum. Kalau tak kita boleh kalau katalah yang kita design tu besar, besar daripada AS minimum, maknanya pakai yang besar tu lah. Kan? Okay. Alternatively, for conventional value, take D sama dengan hash 125. Okay, maknanya kita ambil area tu. Kan? Kalau telah kita ambil setakat D sahaja, ni dia punya slab. Okay, ni dia punya reinforcement dia dekat sini. Okay. Yang kita ambil yang area tu adalah area yang sini multiply dengan D. Yang ni ataupun kita besarkan dia punya area ni akan jadi sebagai hash. Maknanya kira kita ambil keseluruhan area, maknanya dia lagi reinforcement yang kita kena provide tu akan jadi lagi besar lah. Kan, ni kita katalah bila kita ambil yang hash ni, ni SME akan jadi sebagai 200. Tapi dia masih lagi kecil lagi daripada yang kita design tu 227. Maknanya kita pakai yang 227 ni. Okay. Dan okay, yang ni adalah untuk reinforcement detail. Okay. Ini dia punya start dia. Mula-mula sekali, kita draw yang dekat support tu. Sebab yang kita ambil tadi adalah yang dekat support. Yang kat sana sini. Kan, maknanya yang dekat situ. Dan ni dia punya moment yang kita ambil, yang 8.2. Jadi yang ni adalah yang dekat support. Kita check nilai K point dekat support. Kita provide nilai AS point yang dekat support. Jadi kita nak provide reinforcement tu adalah yang dekat support. Yang mula kita tengok yang depan ni. Yang ni yang kita provide. Ini kan. Okay, T8 size dia. Ni pun T8. Jadi bila kita provide yang T8 tu, yang ni adalah support dia. Yang ni kan dia punya support dia. Dan kita letak, maknanya dia akan susun yang macam tu. Kan, ini yang dekat support. Yang ni pun dia akan susun yang macam tu. Okay. Dengan jarak, setiap ni akan jadi sebagai 200, 200, 200. Okay. Dan yang ni kita panggil sebagai T8, 200. Dekat top, maksud dia, yang ni akan jadi, kalau kita tengok dia punya section dia, yang macam tu, ini support dia, bar tu akan ada dekat sini, dekat top. Okay. Dan bila dah habis yang tu, okay, maknanya daripada kedudukan dia daripada sini sampai ke sini. Kan, dia punya susunan dia tu daripada sini sampai ke sini. Dan kemudian draw bar at midspan pula. Ini yang dekat midspan. Maknanya yang ni yang panel, satu panel ni, barulah kita ambil yang sagging pula. Tapi yang sagging tu moment dia kecil. Maknanya guna moment yang dekat hogging tu untuk nak apply pada kawasan sagging. Kalau tak, kalau katalah kita buat dua, satu dekat hogging, satu dekat sagging. Moment yang dekat sagging tu, kita akan dapat reinforcement yang kecil. Tapi dalam slab, untuk construction, secara praktikal, kita tak guna dua saiz yang berbeza. Kita guna satu saiz saja. Okay. Melainkan slab dekat bridge. Dekat bridge memang dia guna dua saiz, 16 dengan 12. Kalau dekat building, biasanya satu saiz je. Sebab nanti dia akan guna PLC. Dia akan convertkan reinforcement yang loose bar ni kepada PLC. Dan bila dah habis untuk yang LX tu, kita letaklah dekat tengah-tengah ni. Dekat sini kan. Dekat sini. Saya draw sikit. Ni. Ni untuk yang kawasan yang tengah tu. Bila kita draw situ, sama juga ya, T8200. Dan maknanya kira, dan bila dah habis yang tu, draw dekat yang yang LY tu kat sini. Okay. Ni yang LY pula. Kita draw yang macam tu. Okay. Yang LY tu nanti bar dia akan duduk sebelah atas.
Sebab kita design untuk yang LX. Maknanya yang LY tu bar dia akan duduk sebelah atas. Kita akan tengok yang macam ni. Ni kan, ni adalah bila habis semua tu, saya tunjuk step by step cara nak lukis supaya yang apa ni. Tapi bila you buat design, maknanya kena tunjuk ni je. Maknanya tunjuk yang dekat sini je. Tak perlu tunjuk untuk yang apa ni, cara proses semua tak. Nak yang apa ni, sketch end result je. Okay. Dan ni cara nak sketch dia. Okay, perasan tak? Kalau yang ni dia duduk sebelah atas. Okay, lepas tu yang ni dekat bawah. Kan? Lepas tu yang bar untuk LY tu, yang ni. Yang duduk sebelah atas dia tu. Yang LY tu duduk sebelah atas. Okay. Yang ni penting sebab kita tak nak LY duduk sebelah bawah. Kalau LY duduk sebelah bawah, sebab kita design untuk LX. Bila kita design untuk LX, LX kena duduk bawah. Bukan LY. Kalau LY duduk sebelah bawah, maksud dia sekarang ni benda tu tak berfungsi. Slab akan crack. Kan? Sebab LY tak berfungsi dah. Yang akan ambil load tu adalah dekat LX. Okay, dan macam biasa, kita check deflection, deflection apa semua tu. Bila kita check deflection, dan okay, nanti saya akan tunjuklah yang cara untuk nak check deflection ni. Cuma kalau mungkin apa ni yang pertama kali dengan kelas saya, mungkin boleh tanya apa ni kawan-kawan grup yang daripada kelas RC saya semasa lepas. Okay, maknanya dia orang dah familiar dah dengan apa ni method untuk nak kira deflection ni pakai graf. Dia lagi cepat, dia lagi simple. Okay. Ini untuk yang one way. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada, sir. Tak ada lah. Oh, okey. Apa ni, sebab kelas ni kita buat secara online, maknanya saya tak, apa ni, kira saya tak ambil masa lama lah. Apa ni, nanti kita akan jumpa selepas raya secara face to face. Topik yang berikutnya adalah BIM. Ya, saya akan tunjuk cara nak design BIM. Yang ni kritikal. Sebab BIM ni dia kira apa ni, dia macam apa ni, backbone ya untuk slab tu. Okay. Okay, itu saja. Kalau ada apa nak tanya apa semua, boleh boleh tanya. Okay, nanti dalam masa yang sama juga, katalah apa ni, sebab kebiasaannya kan, saya mengajar dalam sekarang ada 4 kelas lah. Apa ni, you all boleh tanya kawan-kawan yang dekat grup kelas lain juga, apa ni, kelas saya, apa ni, sebab kadang-kadang bila dia orang tanya soalan apa semua tu, akan ada benda yang saya cerita ni lah, maknanya apa yang kita kena consider, yang kita kena consider semua kan. Jadi sebenarnya apa ni, share lah ya, share kelas A1, A4, A5, A6. Okey. Okey, kalau tak ada, selamat Hari Raya. Itu je. Okey, bye. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, sir.